بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan selama-lamanya kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini Allah Taala izinkan lagi untuk kita bersama-sama untuk kita sambung kuliah pengajian kitab kita, kitab tauhid dan kitab Munyatul Musalli. Dan lagi pula kita dah masuk dah kepada bulan Rajab. Kita doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ni kita minta kepada Allah Taala tu supaya kita ni Allah Taala sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Mana kita doa Allah barik lana fi Rajab, ikutlah kalau kita nak doa Rajab ataupun Rajabin pun boleh. Kita kalau dari segi ilmu nahwu boleh kita sah kita baca dua-dua. Kita nak baca Rajabah boleh, kita nak baca Rajabin pun boleh. Waktu imam ada kata Allahumma barikana fi Rajabin, ada kata Allahumma barikana fi Rajabah. Dua-dua sah, dua-dua boleh. Daripada segi ilmu nahwu tu, kalau kita baca dengan Rajabah tu daripada segi ilmu nahwu mana unsur fi, mana tegah daripada tanwin. Itu kita baca dengan fi Rajabah. Kalau kita baca dengan fi Rajabin, sah dua-dua boleh. Takut-takut nanti kita berkata, tu imam tu baca Rajabin, Tok Mani baca Rajabah, siapa hak betul kita pun pergi Google cari. Google jumpa Rajabin, tak jumpa Rajabah. Kita pula tak mengaji ilmu nahwu. Kita berkata Tok Imam kena baca Rajabah, tak boleh baca Rajabin. Tak pun baca Rajabin, tak boleh baca Rajabah. Sebab apa? Kita pergi tengok dalam Google. Padahal kita tak tahu sah dua-dua baca. Mana nak baca Rajabah boleh, baca Rajabin boleh. Dan lagi pula kita doa pada Allah Ta'ala tu supaya Allah Ta'ala sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Adapun kalau ulama sufi ataupun kita kata ulama tasawuf ni, depa ni doa sentiasa nak sampaikan kepada bulan Ramadan. Mana kata hatta habis bulan Ramadan tu depa dah doa dah Allahumma barik lana wa balighna Ramadan. Mana kata lepas habis bulan Ramadan tu sampai masuk bulan Syawal tu depa dah doa dah supaya Allah Taala sampaikan depa pada Ramadan akan datang. Tapi kita bulan Rajab baru doa, tak apalah. Memadalah bagi kita kan. Kita bagi minta Allah Taala berkati kita pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan Allah Taala sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Amin. Kita tengok kitab kita, kitab yang pertama kitab tauhid pada muka surat 15 kalau kitab Jawi ni. Dan lagi pula ilmu tauhid ni ilmu yang mahal. Kata tok guru saya Baba Ridauddin tu, dia kata ilmu tauhid ni ilmu yang mahal. Bila ilmu mahal ni nak dapat dia tu susah. Benda mahal ni kalau kita nak dapat dia senang kan susah? Susah. Macam kita kata apa? Kita kata kita nak ambil emas tu. Nak dapat emas ni susah, nak kena gali dia dulu, nak kena korek cari dia dulu, nak kena ada alat dia dulu. Barulah kita dapat emas tu sebab nilai dia tu mahal. Maka macam tu jugalah kata guru saya, ilmu tauhid ni mahal dia. Bila kita nak dapatkan itu kita kena gali, cari dia sampailah kita dapat dia tu. Ada lagi pula ada hadis. Saya teringat saya baca satu hadis. Hadis daripada Jundub bin Abdullah. Dia cerita tentang depa ni ketika mana depa budak-budak, depa belajar ilmu tentang iman dulu, baru depa belajar ilmu tentang Quran. Hadis dia kata kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawiratun. Dia kata kami ni berserta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan padahal kami waktu tu kami tu fityan ni budak-budak, hazawiratun ni qarabal bulugh, mana kata nak dekat kepada baligh dah. Tak baligh lagi tapi nak hampir-hampir kepada baligh. Dia kata kami fata'allamna imana qabla an nata'allama al-Qur'ana. Dia kata kami belajar tentang keimanan dahulu. Makna kata tentang tauhid dulu sebelum kami belajar tentang Quran. Lepas tu dia kata summa ta'allamna Qur'ana. Kemudian barulah kami belajar ilmu tentang Quran. Lepas tu dia kata fazdadna bihi imana. Maka bertambahlah
iman kami dengan sebab kami belajar Quran. Makna kata nak cerita kata ilmu tentang keimanan dahulu tu yang kita kena utamakan. Lepas tu barulah kita nak belajar ilmu tentang Quran ke, ilmu dan sebagainya. Maka semua tu seiringan. Tapi yang paling penting mana? Ilmu tentang keimanan ni, ilmu tauhid ni yang kita kena tekankan dahulu. Hadis tu riwayat Ibnu Majah kan. Hadis sahih. Ada orang lah ni kalau dia belajar Quran tu sampai belajar taranum, qiraat sebagainya, padahal itu tak masuk dalam ilmu yang fardu ain bagi dia. Sebab dia duk pulung belajar pada taranum, qiraat sebagainya sampai dia lupa pada ilmu yang fardu ain ni. Atau kadang-kadang orang tu hafal Quran, taranum sedap semua, tapi hukum hakam berkaitan dengan solat, berkaitan dengan tauhid, maka dia tak tahu. Sepatutnya kita kena banyak sibuk diri kita ni dengan belajar ilmu-ilmu tauhid dulu, ataupun ilmu fiqh yang wajib kita buat dulu, barulah kita belajar ilmu-ilmu fardu kifayah yang lain. Sepatutnya macam itulah. Jadilah kita tengok kitab kan. Lagi kita tak buka apa tah ke mana noh. Tengok kitab Faridatul Faraid muka surat 15. 7 baris pada bawah. 8 baris pada bawah. Kita tengok pada kata, dia kata dan barangkali kerana hikmah yang tersebut itu, iaitu menghimpun keduanya akan sekalian aqaid serta pendek keduanya menjadi oleh syarak akan keduanya terjemah bagi orang yang dalam hati. Tengok kat tu. Ni kita nak tengok lagi, dia duk bahas tentang kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yakni kita kata kalimah syahadah. Dia kata dan barangkali kerana hikmah yang tersebut itu, ada tafsir sikit. Apa maksud hikmah yang tersebut itu? Iaitu hikmah yang tersebut itu menghimpun keduanya, yakni kalimah syahadah tu akan sekalian aqaid. Aqaid ini simpulan iman, jamak daripada aqidah. Serta pendek, yakni pendek lafaznya, lafaz keduanya, yakni kedua kalimah syahadah itu menjadi oleh syarak akan keduanya. Syarak ni kalau kita kata syari' pada hakiki ni ialah Allah Ta'ala. Kalau syari' ni kita kata isim fa'il, syari' majazi kita kata Nabi Muhammad. Ini kita kata penggubal undang-undang pada hakikatnya siapa dia? Allah Ta'ala. Tapi kalau kita cakap pinjam pada majaznya, siapa penggubal undang-undang? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia kata menjadi oleh syarak akan keduanya, ini akan kalimah syahadah tu terjemah bagi barang yang dalam hati. Mana dia tu? Daripada iman, dan tiada diterima daripada seseorang akan Islam melainkan dengan keduanya, dengan kalimah syahadah tu. Apa dia nak cerita? Apa hikmah syarak menjadikan bagi kita ni kalimah syahadah tu sebagai terjemah? Asal terjemah ni maksudnya alih bahasa. Mana kita kalau kita nak dhabit sikit pada kata terjemah tu dengan makna yakni memberi reti kepada yang mendengar. Kita kata terjemah tu. Mana kata memberi reti kepada orang yang mendengar bagi barang yang dalam hati, yakni daripada iman kita tu. Dan lagi pula tak diterima daripada seseorang akan Islam. Cuma tak ada sikit kat situ, yakni tak diterima pada orang tu mengaku kata ada Islam melainkan dengan keduanya, dengan kalimah syahadah. Kita hurai sikit. Apa maksud dia? Makna kata kalimah syahadah ni nak cerita penting tak penting dia, tak diterima keislaman seseorang tu melainkan dia kena ucap dua kalimah syahadah. Dan lagi pula kalaulah orang kafir, kita kata orang kafir lah, kalaulah mereka nak masuk Islam, kalaulah mereka tak mengucap syahadah, dia kata aku nak masuk Islam tapi dia tak mengucap syahadah, maka tak diterima juga keislaman dia. Mesti syarat dia, maukah tak maukah, dia kena ucap kalimah syahadah, barulah dinamakan dia tu Islam. Contohlah kita kata acong lah kawan kita kan, dia main kat kita, dia kata aku nak masuk Islam mana kata, hang kena ucap kalimah syahadah. Aku tak mau ucap kalimah syahadah boleh, aku nak baca Fatihah ya. Aku apa Fatihah? Contohlah kita kata kan. Dia kata aku tak mau syahadah, aku nak baca Fatihah sebab aku apa Fatihah. Kalau lah dia kata aku nak baca Fatihah saja, aku nak masuk Islam,
tetap tak diterima, melainkan nak dinamakan seseorang tu Islam, mesti kena ucap kalimah syahadah dahulu. Tu maksud dia tu. Sebab tu dia kata tak diterima daripada seseorang akan Islam ini, akan keislaman ataupun jadi Islam, melainkan dengan keduanya ini dengan mengucap kalimah syahadah. Dan lagi pula bagi kita orang Islam ni, macam bagi kita ni Islam bakar, orang bagi lahir-lahir jadi Islam, maka wajib bagi kita ni ucap kalimah syahadah sekali seumur hidup. Barulah dinamakan kita ni Islam. Adapun kita ni orang Islam yang bakar ni dah dinamakan bagi kita ni Islam sekalipun, ni kita beritahu dulu, sekalipun kita tak ucap kalimah syahadah. Bagi faham masalah dia. Tapi wajib bagi kita ni orang Islam kena ucap kalimah syahadah sekali seumur hidup. Ni tak payah cerita kata dia ni tak semayang semua, dia tak ucap kalimah syahadah. Dah nak cerita kalau dia tu nak jadi Islam, mesti wajib dia ucap kalimah syahadah sekali seumur hidup, maka diterima keislaman dia. Tu faham betul. Lepas tu dia kata, dan ketahui olehmu bahawasa terjemah la ilaha illallah pada bahasa Melayu itu tiada Tuhan melainkan Allah, artinya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya itu ada melainkan Allah. Kita berhentilah. Dia pun stesen elok tu dia nak urai balik pula. Dia nak urai tentang kalimah la ilaha illallah. Kita duk kata la ilaha illallah tu tiada Tuhan melainkan Allah. Yakni erti kita kata tu, yakni kita kata alih bahasa. Apa makna daripada kalimah la ilaha illallah? Makna dengan erti tak sama. Erti ni kita kata alih bahasa, makna kata kita tukar daripada satu bahasa kepada satu bahasa. Misalnya kita kata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tapi yang tu kita panggil erti. Apa makna? Makna tu yang kita nak daripada la ilaha illallah tu, yakni Allah jualah Tuhan. Itulah makna dia. Dan kita kata Muhammad Rasulullah tu, Muhammad pesuruh Allah, yang tu erti. Apa makna Muhammad Rasulullah? Tubuh diri Muhammad itulah, dia itulah yang jadi pesuruh bagi Allah. Nanti kita hurai tu nanti. Nanti kita baca tentang la ilaha illallah, dia nak hurai tadi nafi, manfi sebagainya tu, dan dia nak cerita kenapa kena pergi mula dengan la dulu. Kita pergi mula dengan la nafi tu. Kenapa kita tak kata lagu ni je? Kita kata Allah Tuhan aku. Tapi kenapa kita pergi kata tidak ada Tuhan melainkan Allah? Kita kata tidak ada melainkan Allah. Kenapa kita tak kata Allah tidak ada Tuhan yang lain? Kenapa dibubuh tidak ada Tuhan baru diletakkan melainkan Allah? Nanti dia hurai tu. Kita tengok kitab Mu'tamus Shalih. Tadi kita nak habis bab makruh dalam semayang tu. Kita baca tarik sikit ya tadi. Kita nak habis makruhatus salah, yakni perkara-perkara yang dimakruhkan ketika dalam sembahyang. Tengok muka surat 18. Kalau kita jawi tu muka surat 18. 4 baris daripada atas pada kata dan setengah daripadanya makruh ia musalli itu berludah di tengah sembahyang. Ni kita nak cerita perkara-perkara yang makruh ketika mana seseorang tu ataupun kita kata musalli tu sembahyang, maka ada bagi dia tu perkara-perkara yang makruh. Di mana perkara-perkara yang makruh ni kalau dia tinggalkan berserta dengan dia niat nak junjung perintah Allah Ta'ala, maka dapat bagi dia pahala. Tapi kalau dia buat dapat dosa tak? Tak dapat dosa, cuma rugi dia sebab tak dapat sunat tu. Tu faham tu dulu. Dia kata dan setengah daripadanya daripada perkara yang makruh dalam sembahyang tu, makruh ia musalli tu, orang yang sembahyang tu berludah di tengah sembahyang. Mana kata tengah-tengah dia duduk sembahyang tu dia ludah. Dia takmin sikit pada kata di tengah sembahyang tu, dia kata di hadapan atau di kanannya. Yakni kita kata sama ada dia ludah tu di hadapan atau di kanannya. Hanya apabila hendak berludah sebelah kirinya atau di bawah kakinya. Tapi dekik ini jika bukan masjid. Yakni ini bukan dalam masjid. Okey, kita ambil dulu masalah asal dia. Apa hukum bagi kita ni berludah ketika mana kita sembahyang? Adapun kalaulah
di luar daripada masjid, maka masjid itu kita maklumlah sesuatu yang diwakafkan nak jadi masjid, yang itulah dinamakan masjid. Dia beza masjid dengan surau. Macam kita ni kita tengok, dia ada kitab, satu kitab bahas tentang ahkam masjid, hukum-hukum dalam masjid. Sebab kita nak tengok, ni kalau mayang dalam surau ni tirai nak kena buka ke tak, sebagainya tu dia ada. Kalau masjid ni, apa takrif masjid ni? Masjid ialah sesuatu yang diwakafkan untuk jadi masjid, maka itu jadi masjid. Kalau lah kita kata surau kita ni kita wakaf nak buat apa? Kita kata yang ni nak buat sekadar tempat orang semayang aja, maka yang tu kalau lah kita kata tak masjid, maka hukum masjid tu tak ada dalam surau ni. Kalau kita nak semayang tentu masjid sebagainya tak boleh. Syarat dia mestilah kita nak semayang tentu masjid dalam masjid. Okey, ni kita cerita orang yang tengah sembahyang dia nak ludah. Makruh bagi dia tu berludah ketika mana dalam sembahyang. Kalau di luar daripada masjid, dia ludah di hadapan ataupun di kanan dia. Mana kata dia ludah di bahagian hadapan dia ni menuju kepada kiblat ni, ataupun dia ludah pada bahagian kanan dia. Tapi kalau dia nak ludah, kalau luar pada masjid, dia kena ludah pada kiri ataupun di bawah kaki dia. Ni kalau luar masjid. Ni faham hukum dulu. Yang tu makruh. Sebab tu dia kata, adapun jika dalam masjid, maka iaitu haram. Adapun ketika mana dalam masjid, kalau kita nak berludah, maka yang tu haram. Kalau kita berludah di hadapan ataupun di depan ataupun di kiri kita, mana kata kita ludah di lantai ni. Kerana apa tu? Kerana disebut pada hadis berludah dalam masjid itu khati'ah dan kifaratnya ditanamnya. Ini kifarat daripada kita ludah dalam masjid tu, kita kena tanam balik dengan tanah ataupun dengan sesuatu yang boleh kita hilangkan bekas ludah tu. Okey, cuma kita nak cerita, kalaulah kata macam tu tadi, habis tu kalaulah kita duduk sembahyang, tiba-tiba keluar gelma. Ni jadi kat kita kan, keluar gelma. Dia saja kita nak ludah tu tak. Kita duduk saja duduk sembahyang tu nak ludah tu tak. Tapi bila keluar gelma tu, kalau kita telan, batal sembahyang. Habis tu kita nak buat lagu mana? Waktu gelma keluar tu. Dia cara dia, bila mana kita keluar gelma tu, kita nak elokkan daripada supaya batal sembahyang kita. Bila mana kita telan, batal sembahyang. Cara dia ialah Imam Nawawi sebut dalam kitab dia, kita bila mana kita nak ludah dalam sembahyang, pada waktu tu kita dalam masjid, kita ludah di bahagian kiri ni, pocok kain kita ni. Kalau ada poket, tak pun kalau ada kain, kita ambil kain, kita ludah di situ. Tu kaedah dia. Yang tu kalau dalam masjid. Tapi kalau kita sembahyang di luar pada masjid, misalnya kita kata kita sembahyang di rumah kita ke, ataupun di tanah mana-mana ke, waktu tu kalau kita nak ludah sebelah kiri ataupun ludah di bawah kaki kita. Kalau luar masjid. Tapi kalau dalam masjid, semua tu tak boleh. Tapi cara kita nak buat ke mana? Kita ludah dalam perca kain kita ni. Mana kata poket kita ke, ataupun kita ada kain, kita sedia kain kat sini. Kan tengok Tok Guru depa suka sedia kain kat sini. Belah poket depa tu, sebab bila depa nak ludah nanti, depa ambil tu ludah. Begitu, tu cara dia. Barulah tak batal sembahyang kita. Jangan kita kelak-kelak gelema, kita duduk gelebah, macam mana aku nak buat telan, batal sembahyang. Ludah dalam masjid haram. Nanti nak buat guna, kita ludah dekat perca ni. Mana kita kalau kita ada poket tu, kalau ada kain kan, kita ambil, kita ludah dekat kain kita tu, kita simpan balik. Tu kaedah dia, cara yang kita nak buat kalaulah kita tengah sembahyang. Cuma yang makruh tu kalau di luar sembahyang, mana yang di luar daripada masjid, dia ludah pada bahagian hadapan ataupun apa bahagian kanan dia, yang tu makruh. Cuma kalaulah di luar masjid, kalau dia nak ludah, dia boleh ludah di bahagian kiri ataupun di bawah tapak kaki dia tu, di bawah kaki dia tu. Dia kata tu, sebab dia kata berludah dalam masjid itu khati'ah dan kifaratnya ditanamnya. Sebab ada hadis yang sebut, hadis pada Anas bin Malik, dia kata Rasulullah SAW sabda, al-buzaqu fil masjidi khati'atun wa kaffaratuha dafnuha.
Dia kata apa? Berludah dalam masjid itu ialah satu kesalahan dan kifaratnya itu ialah ditanam akan dia. Ini rawahu Bukhari, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mana kata Anas bin Malik diriwayat daripada hadis daripada Nabi, berludah dalam masjid itu adalah satu kesalahan, khati'ah. Kita kata khati'ah itu kesalahan. Kalau ludah dalam masjid itu dia ludah pada lantai, maka yang tu haram. Lagi pula apa kifarah dia? Bila mana ludah masjid itu dia kena tanam balik bekas ludah dia tu. Kalau dia ludah tak batal, cuma jangan dia bunyi lah. Jangan dia tui gitu lah. Banyak tak batal. Cuma perbuatan tu haram. Sebab apa? Sebab masjid ni satu tempat yang suci. Kalau kita kata contohlah orang berhujah dengan kita, contohlah dia kata kat kita, ludah tu bukan najis pun, kenapa nak haramnya kalau kita ludah dalam masjid? Kita ambil balik takrif asal najis tu pada. Najis pada segi bahasa ni, setiap yang menjijikkan, yang kotor, kita namakan dia najis. Yang tu daripada segi lurah, dari segi bahasa. Adapun daripada segi istilah syaraknya, setiap yang menghalang daripada sah ibadat itu kita panggil najis. Yang kita nak kira lah ni tu, kenapa tak boleh kita nak ludah dalam masjid dan kenapa buatan tu haram? Sebab dia gelemar ataupun ludah ni orang panggil dalam bab menjijikkan. Siapa suka makan gelemar? Kalau ada orang suka, saya tak tahulah. Tak kira kita kata gelemar, kalau tak pun kita kata ludah kita. Ambil ayak ni, contohlah saya kata cikgu buah ayak lah ni, tu cikgu ludah lah ni, cikgu bagi saya minum. Kalau kita sanggup tak? Ni bukan cerita kata najis ke tak? Kita cerita sanggup ke tak? Yang tu lah nak cerita kata pada segi lurahnya najis ni tiap-tiap yang menjijikkan ataupun yang kotor kita panggil najis. Termasuk sekali lah gelemar, ludah maka masuk dalam najis. Tapi najis pada segi lurah, segi bahasa. Adapun segi istilah, najis itulah tiap-tiap yang menghalang daripada sah ibadat, itu kita panggil najis. Sebab itulah diharamkan bagi kita ni kita ludah dalam masjid. Lagi pula masjid itu tempat yang suci. Maka tak boleh kita kotorkan dia dengan apa sesuatu yang kotor. Dan lagi pula kalaulah ni kita nak cerita kan, ada setengah masjid surau depa ambil endah benda ni. Kalaulah tek cicak jatuh dalam masjid ni ataupun dalam surau, kita kena cepat-cepat buang kalau kita nampak. Ni jangan cerita tu tak nampak biar tak apa. Ni kalau kita nampak dah, makna kata dia kering lagu tu dah, kita pun tengok, kita biar lagu tu ya. Yang tu pun perbuatan yang haram juga, termasuk dalam mengotorkan masjid. Makna kata bila kita nampak najis kan, makna kata kita nampak tek cicak, cepat-cepat kita kena ambil sapu dia. Sama juga masuk dalam bangkai juga, umpama macam mana kita kata, contohlah katu-katu kan mati kan, ataupun nyamuk mati kita nampak, yang tu pun sama juga, kita kena cepat-cepat sapu dia. Mana kita ambil bekas tu, sapu dia. Tak boleh kita biarkan bangkai tu duduk dalam masjid. Kalau kita nampak, tak nampak tu kita cerita lain. Sebab itu masuk dalam mengotorkan masjid. Dan lagi pula dia kata, dan setengah daripada perkara yang makruh solat, yakni perkara yang makruh dalam sembahyang bertelekkan pada punggungnya. Yang tu punggungnya tu, kalau siapa ada kitab tu tulis as-shawab, yang betulnya bukan punggungnya, ini pinggangnya. Saya mengaji, Tok Guru kata pinggang. Bertelekkan ni kita kata apa? Bahasa petani dia kata bertelekkan. Kalau bahasa kita kata apa? Ni, bercekok pinggang. Duduk dalam semayang cekok pinggang. Betul. Yang tu masuk dalam makruh. Contohlah, tiba-tiba ada orang tu dia nak buat, dia kata apa? Kita nak buat lah ni tu, tak apa nak kena lah. Contohlah dia kata, angkat takbir, Allahu Akbar, buat gitu. Contoh kita kata kan, dia buat lagu tu. Dan lepas tu kita pula kata, orang buat gitu, nampak macam tak apa nak elok lah. Dia pun bahas balik dengan kita. Dia kata, yang kita nak buat tangan lagu ni wajib kah, rukun kah, sunat je. Contoh dia pun pandai, dia pun contohlah dia saja nak test kita. Kita kata, yang ni sunat. Mazhab kita sunat, kita pergi dekat tangan ni, tok dekat atas pusat.
Lepas tu dia kata, kalau aku nak talk macam ni boleh tak? Dia kata, kita pun tak mengaji. Betul juga kok hang tu. Kita tak tahu, kita kata betul juga tu. Kita dekat tangan tu sunat. Kalau nak cekok pinggang so boleh kot tu. Kita tak mengaji. Ni kita mengaji kat ni. Maka yang tu bercekok pinggang dalam ketika mana kita sembahyang ni masuk dalam perkara yang makruh dalam sembahyang. Makna kata perbuatan tu perbuatan yang dibenci oleh syarak. Sebab apa dia kata? Kerana ditegah pada hadis. Ada hadis dia, saya baca sikit hadis dia. Hadis pada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dia kata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ikhtisari fi salati. Mana Abu Hurairah dia kata, Nabi ni larang. Larang ni larang tu bukan larang haram, larang makruh. Nabi larang daripada kita duk bercekak pinggang dalam sembahyang. Di riwayat Abu Daud. Mana kata Nabi larang kita ni ketika mana kita sembahyang kita duk bercekak pinggang. Nanti kat depan tu dia akan beritahu lagi, kerana bercekak pinggang tu menyerupai bagi orang yang takabur dan syaitan, dan menyerupai bagi ahli neraka. Tapi makruh lah, bukan batal sembahyang. Cuma makruh ni eloknya jangan kita buat lah. Sebab bila makruh ni kita tinggal dapat pahala sunat. Mana kata Abu Hurairah dia kata, Nabi pernah kata, Nabi larang, yakni Nabi larang tu larang makruh daripada bercekak pinggang ketika mana sembahyang. Dan lagi pula dia kata, dan kerana menyerupa dengan orang yang takabur dan syaitan. Dan lagi perbuatan kita cekak pinggang dalam sembahyang tu menyerupai bagi orang yang takabur dan syaitan. Mana Imam Nawawi dia sebut dalam kitab dia Syarah Muhazzab, dia kata, saya baca sikit. Dia kata dilarangkan daripada bercekak pinggang dalam sembahyang itu kerana itu adalah perbuatan orang-orang takabur, maka tidak layaknya dengan solat. Maka dia kata perbuatan bercekak pinggang ketika mana dalam sembahyang ni, yang tu seperti orang yang takabur. Kan kita kata kalau orang dia memegah-megah ni dia suka buat gitu kan. Tak apa, orang perempuan kalau marah dia pun suka buat gitu kan. Tu boleh kata isyarat pada takabur kot tu. Tak berani nak buat. Siapa ada bini lagi kata lagu tu dia nak kena beletak. Dan lagi pula, dan demikian lagi ahli neraka apabila mengambil kesenangan dikerjakan yang demikian itu bercekak pinggang tu, bertelekan. Ni pun penting juga ni. Hadis daripada Abi Hurairah juga, dia kata Rasulullah SAW sabda, al-ikhtisaru fi salati rahatu ahli nari. Nabi kata bercekak pinggang dalam sembahyang tu adalah kelakuan mengambil kesenangan ahli neraka. Di riwayat Ibnu Hibban. Mana kata nanti di dalam neraka nanti ahli neraka ni depa punya tabiat depa ni depa suka cekak pinggang. Sebab itulah antara hikmah mengapa dilarang bagi kita ni ketika mana kita sembahyang tu dilarang bagi kita ni bercekak pinggang. Sebab itulah dalam masyarakat kita ni kita letak tangan kat sini supaya tetap diri kita ni tak berganjak daripada kita nak menghadap pada Allah Ta'ala. Dan lagi pula itu isyarat pada kita khusyuk kan. Dan lagi dia kata apa? Dan setengah daripadanya, kita nak baca habis makruhat solat ni, nanti kita masuk bab zikir bro, zikir lepas sembahyang. Dan setengah daripadanya pada makruhatus solat ni perkara-perkara yang dimakruhkan sembahyang, merendahkan kepalanya daripada belakang pada rukuk. Mana kata pada rukuk tu makruh bagi kita ni kita pergi turun kepala kita lebih pada belakang kita ni. Cuma yang sunatnya bagi kita ni kita buat 90 darjah ni. Tapi yang tu yang dapat pahala sunat. Cuma sekurang-kurang rukuk tu ketika mana kita pegang kita punya lutut ni, kalau kita buat straight lagu tu, yang tu dah memada dah rukuk. Mana kata kita buat begini lah. Begini. Mana kata kita tak tunggu habis. Yang ni sekurang-kurang rukuk kita kata. Adapun yang sunat ketika rukuk kita buat bagi sama 90 darjah dekat belakang badan kita tu.
Boleh kot, faham kan? Mana kata yang sunatnya ketika mana kita rukuk, kita buat 90 darjah tu. Mana kata kepala kita dengan belakang badan kita ni, tulang belakang kita ni, kita bagi sama dia. Adapun kalau kita lebihkan kepala kita ni, mana kata kepala kita ni bawah daripada belakang ni, yang tu masuk dalam makruh dalam sembahyang. Tapi kalau sekurang-kurang rukuk tu, ketika mana kita punya tapak tangan ni pegang lutut dalam keadaan straight, yang tu dah dinamakan sekurang-kurang rukuk, sah dah rukuk dia. Cuma nak dapat pahala sunat, kena buat 90 darjah tu. Yang tu pun masuk dalam sunat juga. Cuma kalau kita nak buat, kalau tak pegang lutut ni, ada khilaf juga. Maknanya kita kalau kita buat macam ni, contohlah kita rukuk, kita pegang paha kita, yang tu pun tak dinamakan sekurang-kurang rukuk juga. Tak dinamakan orang tu rukuk. Mana kata tak sah rukuk dia. Cuma dia kena pegang lutut dia tu. Kalau kita kata dia straight tangan tu, tangan dia tu pegang lutut, yang tu dinama sekurang-kurang rukuk, sah dah. Tapi cuma tadi kita kata tu, kalaulah dia pergi bawahkan kepala dia daripada belakang dia, yang tu makruh. Masuk juga kalau ketika mana dia rukuk tu, dia pergi tangan dia tu pergi pegang pada betih. Tapi yang tu sah, sebab dia dah lebih pada sekurang-kurang rukuk. Yang tu sah, cuma yang tu makruh. Boleh kot noh? Faham tak tu? Kan nak ulang balik? Masuk rukuk tak pegang betul dah? Ada, dia tak pegang betih. Kalau pegang betih, sah, tapi makruh. Tapi kalau dia pegang paha, yang tu tak sah sebab tak dinamakan sekurang-kurang rukuk. Faham elok tu? Sebab sekurang-kurang rukuk ni ialah bila mana tangan kita ni, tapak tangan kita ni pegang pada lutut dalam keadaan tangan kita straight tu. Yang tu dipanggil sekurang-kurang rukuk. Mana kata kita duduk lagu tu lah. Kalau yang akmalnya, yang sempurna, yang sunatnya kita bagi 90 darjah ni. Tapi kalau kita buat lagu tu, yang tu dinama sekurang-kurang rukuk. Kalau lebih pula, yang tu makruh. Kalau tak sihat tu kita cerita balik. Mana kata ada bagi dia darurah, yang tu sah belakalah. Tu kita maklumlah. Seperti mana orang yang dia tak boleh qiyam, dia sembahyang atas kerusi atau boleh sembahyang duduk bawah, yang tu ada rukhsah bagi dia, itu baklin. Cuma yang kita cerita ni orang yang boleh buat tapi dia tak buat, maka yang tu tak sah rukuk dia. Sebab ada hadis daripada Aisyah, dia kata wa kana idza raka'a lam yusqis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina zalik. Dia kata adalah Rasulullah SAW apabila beliau rukuk, beliau tiada mengangkat kepalanya daripada belakangnya. Juga beliau tidak mubalaghah pada tunduk kepalanya kepada sebelah bawah daripada belakangnya, akan tetapi di antara demikian. Mana kata di antara tu. Ketika kita 90 darjah itulah. Yang tu yang akmal dan yang sunatnya kita buat macam tu. Adapun kalau kita pergi bagi lebih kepala kita lebih pada belakang, maka yang tu masuk dalam makruh. Dan lagi pula, dan setengah daripadanya daripada makruhatus solah, ia sembahyang serta berkehendak berhadas. Yang tu dia kata takmin sikit, sama ada ia hendak buang air kecil atau besar atau angin, maka sunat ia selesaikan daripadanya, kemudian ia sembahyang selama belum picit waktunya, hendaklah ia sembahyang sertanya. Ni ibarat dia payah sikit kat sini. Kalau siapa yang ada kitab tu, dia boleh tulis, dia topik bagi elok sikit. Kan dia kata, dan setengah daripada perkara yang makruh sembahyang ni, dia sembahyang serta dia berkehendak berhadas. Yang ni kalaulah dia tengah sembahyang tu, dia berasa nak kencing ataupun nak berak ataupun nak terkentut. Faham tu asal dia. Tapi dia waktu tu haram dia putuskan sembahyang dia. Faham elok tu. Mana kata bila mana ketika mana dia sembahyang, dia berasa siapa nak kencing, ataupun dia berasa nak berak, ataupun rasa siapa nak kentut,
waktu tu berserta dengan haram dia nak putuskan sembahyang dia dengan sengaja, kecuali jika takut mudarat atas diri dia, barulah dia boleh putuskan sembahyang. Contohlah dia duduk sembahyang tu rasa nak berak. Dia ni jenis kalau orang tak berak memang habis sakit, habis perut-perut dia semua kan. Maka orang tu bolehlah waktu tu dia putuskan sembahyang dia pergi berak dulu. Tapi kalau bagi kita ni, kita boleh tahan. Makna kata kita duduk sembahyang ni, tiba-tiba mai berasa siapa nak terkencing, tapi boleh tahan lagi. Padahal kita pergi putuskan sembahyang dengan sengaja waktu tu, maka yang tu haram perbuatan kita tu. Tu kena jaga elok lah. Sama juga macam kita dah angkat takbir dah. Mana kita angkat takbir, Allahu Akbar, duduk masjid, kita rasa tak puas hati. Rasa siapa aku nak takbir lain lah. Kita pun pergi lepas tangan angkat takbir balik. Yang tu pun haram juga. Perbuatan tu haram, dosa. Sebab memutuskan sembahyang dengan sengaja ni haram bagi orang yang memutuskan sembahyang tu. Sama juga dalam bab ni, kalau lah dia tengah duk sembahyang tu, tiba-tiba dia rasa macam nak berhadas, makna kata dia rasa nak terkencing, dia pergi saja-saja putuskan sembahyang tu. Padahal kalau dia tak putuskan sembahyang tu, tak ada mudarat pun, kalau dia tak tahan kencing sebagainya, maka itu haram bagi dia, berdosa besar bagi dia. Tu kena kerti elok lah. Kena faham dia punya masalah dia tu. Sebab itulah dia kata tadi, dia kata maka sunat ia selesaikan daripadanya. Ini tulis sikit, maka sunat ia selesaikan daripadanya, yakni sebelum masuk sembahyang. Makna sunatnya bagi dia sebelum dia masuk sembahyang tu, dia pergi settle semua lu. Dia nak berak ke, dia nak kencing ke, dia nak kentut ke, dia selesaikan sebelum pada sembahyang. Tapi nanti takut orang kata orang, kentut ni bukan benda boleh selesai siap. Ada waktu-waktu dia nak terkentut. Cuma bila mana waktu dia nak terkentut tu, balik pada hukum asal tadi balik. Kalau dia tahan, ada mudarat tak bagi dia? Tak ada mudarat, dia kena tahan. Tapi kalau dia tahan kentut tu bagi mudarat pada diri dia, jadi gauk ke, jadi sakit buah pinggang dan sebagainya, waktu tu dia boleh dah putuskan sembahyang. Dia kentut dulu, dia pergi sembahyang sebagainya, barulah dia masuk sembahyang balik. Tu faham hukum dia tu. Yang tu lah yang tengok dalam kitab Sulam Sibyan bagi Tuan Guru Haji Cik. Dia urai macam tu lah. Lepas tu dia kata pula, kemudian ia sembahyang selama belum picit waktunya. Mana kata sebelum daripada dia masuk sembahyang tu, sunat bagi dia selesaikan dulu. Dia nak qada hajat ke, dia nak kentut ke, kalau dia berasa sebagainya, maka yang tu dia selesaikan. Lepas tu dia masuk dalam sembahyang. Yang tu kait sikit, selama waktu tu masih luas lagi. Tapi kalau waktu tu dah sempit dah, maka waktu tu hendaklah ia sembahyang sertanya. Ini serta menahan pada hadas tu. Cuma hendaklah ia sembahyang sertanya tu kena takdir sikit. Kalau siapa yang nak dobit tu, dobit gini, yakni jika picit waktu, hendaklah, yakni wajib ia mengerjakannya. Kenapa? Kerana menghormati waktu sembahyang tu. Kita cerita balik masalah dia tu. Kalaulah kita ni tengah sembahyang tu, kita berasa supaya nak berhadas, mana kata nak kentut ke, nak terberak ke, ataupun nak terkencing, waktu tu kalaulah kita berasa waktu tu, kalau kita boleh tahan dan tak ada mudarat bagi kita, haram kita putuskan sembahyang. Itu yang pertama. Lepas tu yang kedua dia nak kena buat guna, sunat bagi dia sebelum dia masuk dalam sembahyang tu, dia pergi settle dulu semua tu. Yang tu pula selama waktu masih luas lagi. Misalnya kita kata sembahyang maghrib ke isyak ni, isyak 8 40 lebih lagi tu, 45. Contohlah waktu tu 8.40. Waktu tu dah lagi 5 minit lagi ya. Makna kata cuncun kalau dia sembahyang, maka waktu tu dia kena sembahyang dalam keadaan dia kena tahan hadas dia tu. Kalau dia boleh tahan, ni mana kata tak ada mudarat. Mungkin dia duk ralik buat kerja dan sebagainya, tiba-tiba tengok je 8.40 dah ni, 8.45 habis isyak dah ni, masuk isyak dah. Maka 8.40 tu sekalipun dia waktu tu rasa nak terkencing, dia kena tahan dulu. Yang
Tapi tak mudarat. Cuma dia kerana dia pencipta lawan. Silsil bau orang kata. Jadi jika dia nak solat, banyak benda dia akan tertinggal. Contohnya jemaah, contohlah. Dia akan tertinggal jemaah. Kalau dia berkencing dulu lagi, dia akan banyak kali benda dia dengan tahanan. Jadi dia tahan sah, tapi dia solat. Bagaimana hukumnya itu? Maka bagi orang yang silsil bau ataupun orang yang istihadah, bagus cikgu tanya kan. Ada satu hukum khusus bagi orang yang silsil bau. Silsil bau ni orang yang kencing tak lawas bahasa kita. Ataupun kita kata kaki kencing. Bukan kaki kencing orang tu. Mana kaki kencing suka kencing. Duk sat kencing, duk sat kencing, duk sembang. Sat aku nak pergi kencing sat. Duk sat nak pergi kencing sat. Atau panggil penyakit silsil bau. Ataupun satu lagi orang perempuan, nama dia penyakit istihadah. Orang perempuan yang suka keluar darah. Maka bagi orang yang silsil bau dan istihadah ni, kalaulah dia nak sembahyang berjamaah, waktu masuk azan barulah dia boleh pergi cuci semua tu, makna kata kencing dia tu ataupun darah dia tu dia cuci, dia tampai dengan sesuatu supaya tak keluar. Sekalipun kalau dia sembahyang waktu tu keluar tengok sikit, dimaafkan bagi dia. Sebab dia tu dia kira orang yang sahibu darurah, orang yang keadaan darurah. Maka orang darurah ni dimaafkan bagi dia. Jelas tu. Mana kata kita kata tu orang yang silsil bau, orang yang kaki kencing. Ataupun orang yang istihadah, orang panggil orang yang mustahadah, orang yang suka keluar darah. Orang perempuan kan, kalau dia suka keluar darah. Cuma bagi orang yang silsil bau ataupun mustahadah ni, dia kena jaga beberapa perkara. Yang pertama, dia nak ambil wudu ataupun dia nak kena cuci dia punya semua tu, mestilah selepas pada orang azan. Mana kata bila orang azan, barulah dia boleh pergi cuci sebagainya, barulah dia boleh sembahyang nanti. Kalau orang tak azan lagi, tuan-tuan ada kata, aku nak buat siap-siap tuan-tuan dia kata setengah jam sebelum orang azan, dia pergi cuci siap-siap semua darah-darah dia, lepas tu dia pergi pakai pad, dia pergi tutup semua. Yang tu tak boleh. Sebab salah satu daripada syarat orang yang mustahadah ataupun orang silsil bau ni, dia nak kena ambil sembahyang mesti selepas daripada azan. Cuma ada khilaf sikit kat situ, cuma kita ambil yang muktamadnya selepas daripada azan dulu, barulah dia boleh pergi cuci, barulah dia boleh tampai, baru dia boleh sembahyang. Selepas azan, syarat dia. Itu orang panggil orang yang silsil bau ataupun orang yang mustahadah. Ada hukum khusus bagi mereka dua tu. Mereka tu kalau dalam kitab fiqh dinamakan mereka tu sahibu darurah, orang yang dalam keadaan darurah. Lepas tu dia kata lagi, dan demikian lagi, ini makruhatus salah, ini perkara yang makruh sembahyang. Makruh sembahyang di hadapan makanan atau minuman, tapi yang ingin ia kepadanya. Ini kita kata buat tahlil lah, kita kata kan. Buat tahlil duk keli tengok kan, apa jamu apa, bihun ke, nasi ke, duk sembahyang kan, kita katalah. Contohlah kita kata satgi ada tahlil, duk sembahyang ni, duk dengar ketang kat dapur tu. Hak mana orang duk tepi ni duk keli sikit weh, bihun kat nasi, balik kena balas nasi pula kat rumah. Kalau yang tu. Cuma yang ni kita nak cerita ni makruh bila mana orang tu sembahyang di hadapan makanan ataupun minuman, tapi yang ingin ia kepadanya. Mana kata bila mana dia teringin sangat nak makan, dia pergi sembahyang, yang tu makruh. Sebab apa tu? Kerana disebut pada hadis, tiada sembahyang artinya yang kamil di hadapan makanan. Kita baca sikit, kita hurai sikit. Dia ada hadis juga ni. Makna kalau ikut pendapat jumhur ulama, sunat didahulukan makanan atas sembahyang. Ini siapa yang suka makan dulu, dia seronok dengar ni. Ini kita cerita hukum. Cerita hukum. Cuma kita cerita bab warung sebagainya tu bab lain. Cuma kalau ikut jumhur ulama, sunat bagi orang yang lapar ataupun bila mana makanan dihidangkan bagi dia, sunat bagi dia makan dulu sekalipun orang dah sembahyang dah. Ini cerita hukum. Kita cerita hukum. Tapi kek juga jika waktu masih luas.
Tapi kalau waktu sempit dah, duk pergi tibai nasi kandang lagi, yang tu tak boleh ya. Mana kata kita katalah 4:30 masuk asar, 4:20 kita aku lapar ni. Aku kalau tak makan sembahyang tak khusyuk. Padahal waktu tu 4:20 dah. Asar 4:30. Waktu tu wajib bagi dia sembahyang dulu. Sebab lohong dia tak sembahyang lagi. Cuma yang cerita ni sunat bagi dia makan dulu ni kalau waktu tu luas lagi. Misalnya kita kata lohok pukul 1:30 tu, waktu tu pukul 2 dia baru balik kerja dan sebagainya, dia tak sembahyang lagi, dia makan dulu. Sunat bagi dia makan dulu sebab yang tu takut nanti tak khusyuk. Kan kita duk buat model gitu, kita kata apa? Aku kena makan dulu sebab kita tak khusyuk sembahyang. Dia orang kata gitu. Tapi betul lah tu. Mana kata bila mana dia rasa nak makan tu, dia makan dulu. Tapi kalau waktu panjang lagi, tapi kalau waktu sempit dah, waktu tu wajib bagi dia kena sembahyang dulu. Ada lagi pula dia kata kerana disebut pada hadis tiada sembahyang artinya yang kamil, mana sembahyang yang sempurna di hadapan makanan. Dia kata ada hadis sebut dari Aisyah radhiyallahu anha, dia kata inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la salata bi hadratit ta'ami wala wa huwa yudafi'u al-akhbasani. Maksud dia apa? Dia kata Aisyah, dia kata aku dengar Nabi SAW bersabda tiada solat, ini solat yang sempurna di hadapan makanan, dan tiada solat juga orang yang menolakkannya oleh kencing dan berak. Hadis riwayat Bukhari. Mana kata kalaulah makanan tu dah dihidangkan bagi kita, eloknya kita makan dulu. Tapi kalau makanan tu tak dihidangkan, kalau kita nak pilih nak sembahyang dulu pun tak apa. Tapi kalau kita kata waktu luas lagi ni, elok aku makan dulu sebab kita tak khusyuk. Tak khusyuk makan dulu. Tapi kalau nak cerita hak waraknya, sembahyang dululah. Takut lagi makan-makan tak ada sembahyang, mati. Tuan-tuan makan-makan cekik tulang, mati. Cekik tulang ayam ke apa kan, mati tak ada sembahyang. Cuma yang tu kalau segi hukum, dia dikira orang sembahyang sebab dia ada cita-cita nanti dia nak sembahyang juga. Jam ni dah je. Ni dah. Tak dah habis juga. Tak apalah, kita berhenti kat itulah. Kita berhenti dan setengah daripadanya daripada makruhatus salat, yakni sembahyang di hammam. Hammam ni tempat apa? Pemandian kolam air panas kita kata. Ataupun kita kata orang duduk mandi wak tu. Nanti dia nak cerita pula perkara-perkara yang makruh ketika mana kita sembahyang tu. Ada tempat-tempat tertentu yang makruh bagi kita sembahyang. Seperti hamam, tempat mandi air panas. Nanti dia berkata sebab apa makruh bagi kita sembahyang dekat tempat-tempat macam tu. Sembahyang dalam gereja, sembahyang dekat apa wak siam. Nanti itu masuk dalam makruh dalam sembahyang. Nanti dia beritahu nanti. Nanti kita tengok, dan setengah daripadanya sembahyang di hamam. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala alam. Tu tak tahu bila boleh buat. Yang tu pagi Jabatan Mufti punya elok depa. Depa ada buat itu seminar apa? Sembahyang atas kerusi. Sebab sembahyang atas kerusi ni pun diperdebatkan juga. Sebab apa? Sebab dulu mana ada sembahyang atas kerusi. Yang murah daripada kata Nabi kata kalau siapa tak mampu sembahyang keadaan berdiri tu, dia duduk tu. Yang kata duduk tu, kita faham duduk tu duduk atas lantai ni sebenarnya. Kalau kita apa takrif duduk tu, duduk bila mana punggung kita tu belaga dengan bumi, kita pergi duduk. Tapi bila mai ke belakang ni penyakit macam-macam, timbullah sembahyang atas kerusi. Yang tu khusus dia juga. Cuma ada setengah guru dia tak setuju dah sembahyang atas kerusi tu. Macam saya ikut guru saya open. Ikut pada keadaan. Ada setengah orang dia tak sembahyang duduk. Mana kata dia tak duduk atas lantai tu, dia terpaksa duduk atas kerusi, duduk atas kerusi tak apa. Sekalipun dia tu sembahyang sujud dia tak kena lantai dan sebagainya, tu bab lain. Cuma ada khusus sebab dia. Tapi kalau orang yang mampu duduk bawah, dia mesti kena duduk. Jangan dia tak boleh duduk bawah ni, mana kata duduk atas lantai ni, dia pergi saja nak duduk atas kerusi, itu tak boleh. Tu kata guru saya macam tu. Cuma kalau lah contoh kita kata
Dia tu main berjalan ni, main masjid pun boleh kayu bersekat elok, orang naik motor elok semua, main berjalan elok, tiba-tiba main kepada masjid, ambil kerusi, sembahyang atas kerusi. Yang tu yang kita tak mahu tu. Sebab dia boleh jalan elok. Yang betulnya kita nak orang tu kalau dia boleh berdiri, dia berdiri dulu. Mana kata setara mana dia tak mampu, contoh dia berdiri sampailah dia kata, dia baca Maliki Yaumiddin, dia tak boleh berdiri, dia duduk. Duduk macam mana? Duduk itulah yang diperbahaskan, sama ada duduk atas lantai atau duduk atas kerusi. Kalau lah dia rasa dia tak boleh duduk atas bawah ni asal ni duduk atas lantai, maka dia duduklah atas kerusi. Dia ringankanlah. Baba Din, guru saya pun kata macam itulah, bagi ringan sikit. Sebab ada setengah tok guru, dia pun keras sikit bab-bab ni. Dia kata tak boleh duduk atas kerusi, kena duduk atas lantai juga. Sebab asal duduk tu atas lantai, bukan duduk atas kerusi tu. Itu kena pergi seminar solat atas kerusi. Ada Jabatan Mufti buat. Mufti apa? JK Fatwa Kedah pun buat, JK Penang pun ada buat. Dia pun buat seminar sembahyang atas kerusi. Mana kata boleh ke tak? Orang duk berdebat sembahyang atas kerusi ni boleh ke tak? Summa qala Allah Subhanahu wa taala alam. Moga-moga apa yang disampaikan hari ini bolehlah kita ambil manfaat dan kita sampaikan kepada anak-anak kita, bini-bini kita lah. Dia kata bini-bini kita marah pula kan. Seorang kahwin seorang ya, kata bini. Mana kata anak-anak kita, bini kita. Dia kata bini-bini kita marah pula kan. Bini kita lah duduk rumah marah. Kita sampaikanlah kepada mereka yang tak main tu secara mana kita mampulah. Nabi kata baligh anni walau ayah, sampaikanlah kepada aku walaupun sepotong ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna takwil wahdina siratal mustaqim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.